Ini bab kelebihan miskin, kelebihan fakir. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa beliau berkata, pernah seseorang lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya, yang sedang duduk di sampingnya, apa katamu, apa pendapatmu tentang orang ini? Sahabatnya yang duduk di sampingnya itu berkata, salah seorang bangsawan Arab, dia ni demi Allah, tentu kalau dia meminang akan dikahwinkan dia, kalau dia meminta pertolongan akan diberikan pertolongan. Qala, kata perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Kemudian lalu pula seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang berada di tepinya, di sebelahnya itu, ma ra'yuka fi hadha, apa pendapatmu, apa pandanganmu tentang orang ini? Ini orang ini pula. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah salah seorang fuqara, yakni orang miskin di kalangan orang-orang Islam. Dia ni tentu sekali kalau dia meminang tidak akan diterima pinangannya, tidak akan dikahwinkannya. Kalau dia meminta pertolongan tidak akan diberi pertolongan. Kalau dia mengatakan sesuatu, nescaya tidak didengar kata-katanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Yang ini, yakni yang kemudian ini, lebih baik lagi, lebih baik lagi daripada sepenuh bumi seperti orang itu, yakni orang tadi. Yang ini lebih baik sepenuh bumi seumpama ataupun seperti yang tadi. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, katanya kami pernah menziarahi Khabbab. Beliau berkata, kami telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah, maka sudah tentu pahala kami dijamin oleh Allah. Di antara kami ada yang telah pergi, dia tidak mendapat apa-apa dari pahalanya. Termasuk di antara mereka itu Mus'ab bin Umair. Beliau telah terbunuh pada hari Uhud dan meninggalkan sehelai selimut, yang mana kalau kami tudungkan kepalanya akan terbuka kakinya, dan kalau kami tutup kedua kakinya akan terbuka, terdedah kepalanya. Maka Nabi SAW menyuruh kami menutup kepalanya dan meletakkan di atas kedua kakinya rumput idkhar. Wa minna, di antara kami ada orang yang buahnya telah pun masak, telah pun ranum, fahuwa yahdibuha, dia akan memetiknya. Seterusnya dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain, dari Nabi SAW, sabda baginda, aku menjenguk, aku melihat dalam syurga, aku tengok ke dalam syurga, aku nampak kebanyakan penghuninya ialah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku lihat dalam neraka, aku jenguk, aku tengok dalam neraka, aku nampak kebanyakan penghuninya ialah perempuan. Taba'ahu Ayyub wa Auf wa qala Sakhrun Muhammad, dan seterusnya daripada Ibnu Abbas tadi, daripada Imran bin Husain. Yang ini riwayat daripada Ibnu Abbas ni pun sama juga. Seterusnya riwayat daripada Anas, katanya Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja, mana makanan dengan makanannya terletak di atas meja, hatta mata, sampai mati. Dan baginda tidak pernah makan roti yang halus, yakni gandumnya itu, sampai mati. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya sesungguhnya Nabi SAW wafat dalam keadaan tidak ada pada rak, pada fi rafi min syai', tidak ada pada rak tempat letak barang-barang,
di rumahku sesuatu apapun yang boleh dimakan oleh dzu kabid, yakni yang mempunyai hati, yakni orang lah yang boleh dimakan oleh orang, kecuali syatru syair, separuh bekas syair yang terletak di rak aku itu. Fa akaltu minhu, syair itu maknanya bali, separuh bekas bali terletak di atas rak. Aku makan bali itulah sampai setelah lama berlalu kepadaku, aku pun menyukatnya, maka habislah selepas itu bali tadi. Bab bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan bagaimana mereka takhallihim minad dunya, bagaimana mereka itu tidak memberi perhatian kepada dunia, bagaimana mereka menyepikan diri mereka daripada dunia, yakni kemewahan dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, demi Allah yang mana tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku la a'tamidu bikabidi 'ala al-ard min al-ju', aku melekatkan perutku ke bumi kerana terlalu lapar, kerana lapar. Aku melekatkan hatiku. Kabid itu asal maknanya hati, yakni tubuhku, perutku ke bumi kerana lapar. Dan sesungguhnya aku betul-betul mengikat batu di perutku kerana lapar. Walaqad qa'adtu yauman, pernah pada suatu hari aku duduk di tengah jalan, yang mana orang ramai keluar dari jalan itu. Tiba-tiba lalu Abu Bakar, aku pun tanya dia tentang sesuatu ayat dari kitab Allah. Tidak aku bertanya dia, melainkan supaya dia memberi makan aku sesuatu, memberi makan kepadaku sesuatu. Tetapi dia berlalu dengan tidak menyempurnakan, yakni kehendakku. Kemudian lalu pula Umar dekat aku tanya pula satu ayat berkenaan dengan sesuatu ayat dalam kitabullah. Tidak aku bertanya dia, melainkan supaya dia mengenyangkan aku, supaya dia memberi makan kepadaku. Tetapi dia berlalu dengan tidak menyempurnakan hajatku ataupun kehendakku. Setelah itu lalu pula Abul Qasim, Nabi SAW di hadapanku. Beliau tersenyum ketika melihatku, dan baginda nampak ma fi nafsi, apa yang dialami olehku, dan baginda nampak pada wajahku. Thumma qala Abahir, kemudian Nabi SAW berkata, wahai Abahir. Saya kata labbaik, ya saya wahai Rasulullah. Qala, baginda berkata, ilhaq, turut saya. Wa madha, Nabi SAW pun berlalu pergi, dan saya mengikut dia. Nabi SAW pun masuk ke dalam rumah, dia minta izin dulu. Itu satu, fasta'dzana ataupun fa'asta'dzinu, mana dengan fi'il mudhari', yakni aku minta izin. Selepas Nabi SAW masuk ke dalam, aku pun minta izin pula. Fa'adzina li, boleh dua lah tu situ. Kalau kita kata fadakhala fasta'dzana, maka Nabi SAW nak masuk ke dalam rumah dia, dan sebelum masuk tu baginda meminta izin, yang daripada orang dalam rumah dia supaya buka pintu. Itu kalau fasta'dzana. Tapi kalau fa'asta'dzinu, mana Nabi SAW masuk ke dalam dulu, lepas tu pintu tu terkunci, Abu Hurairah pula minta izin untuk masuk. Begitu, saya minta izin. Maka Nabi SAW pun mengizinkan kepadaku. Fadakhala, dia pun masuk. Dia mendapati ada susu dalam satu bekas. Nabi SAW pun bertanya, dari mana datang susu ini? Penghuni rumah tu menjawab, ahdahu laka fulan, si fulan ataupun fulanah. Fulan itu makna lelaki, kalau fulanah tu perempuan. Si fulan atau si anu telah menghadiahkan untuk engkau. Nabi SAW pun berkata, Abahir. Saya berkata, labbaik, ya saya wahai Rasulullah. Nabi SAW pun berkata, ilhaq ila ahli suffah, pergilah kepada ahli suffah.
panggil mereka datang kepadaku. Qala, Abu Hurairah menceritakan, Ahlus Suffah ialah tetamu-tetamu Islam. Mereka tidak ada rumah, ahli keluarga yang akan mereka kembali kepadanya, tidak ada harta, dan tidak ada sesiapa pun. Kalau ada sesuatu sedekah yang sampai kepada Nabi SAW, baginda akan menghantarkan sedekah itu untuk mereka. Baginda tidak akan mengambil sedikit pun daripada sedekah itu. Tetapi kalau hadiah sampai kepada Nabi SAW, baginda akan menghantar orang, menjemput mereka datang. Wa asaba minha, dan Nabi SAW sendiri memakan makanan yang dihantar sebagai hadiah itu bersama-sama mereka. Wa asyrakahum fiha, bersama-sama mereka lah makan itu. Fasa'ani dzalika. Maka Abu Hurairah menceritakan, bila dia tahu ini hadiah untuk Nabi SAW, maka saya pun berasa tidak senang hatilah dengan keadaan itu. Saya pun kata, apalah adanya susu ini, kalau hendak diberikan kepada ahli suffah yang begitu ramai. Akulah orang yang paling patut mendapat susu ini, untuk mendapat kekuatan, kerana dia lemah sangat. Apabila dia datang, ataupun dalam setengah nuskhah itu dia kata, fa idza ja'u, apabila mereka datang, ramai-ramai itu mari, fa kuntu ana u'tihim, maka akulah yang akan disuruh memberi mereka kepada mereka. Wa ma asa an yablughani min hadzal laban, entah sebanyak mana akan sampai kepada saya akhirnya susu ni. Sebab tentu sekali saya lah yang terakhir. Memang begitu cara Rasulullah. Tetapi tidak ada jalan, tidak ada cara, melainkan kena taat sajalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku pun pergi memanggil mereka. Mereka datang meminta izin. Nabi SAW pun izinkan kepada mereka masing-masing mengambil tempat di dalam rumah itu. Nabi SAW pun kata, hai Abahir. Saya berkata, ya saya wahai Rasulullah. Qala, baginda berkata, khudh, ambil susu tu, berikan kepada mereka. Saya pun ambil susu, ambil bekas itu. Mulalah saya memberikan kepada seorang daripada mereka, minum sampai puas. Kemudian dia mengembalikan bekas itu kepadaku. Saya pun berikan pula bekas itu, yakni kepada orang lain pula. Dia minum sampai puas. Kemudian dia bagi pula kepada aku. Begitulah sampai kepada Nabi SAW. Ketika itu semuanya sudah puas belaka minum. Nabi SAW pun mengambil dan letak di atas tangannya. Bekas tadi letak di atas tangan dia. Qadah itu maknanya macam mangkuk begitulah, mangkuk. Letak di atas tangan. Dia pun tengok kepada saya sambil tersenyum. Dia tengok. Dia kata, Abahir. Saya berkata, ya saya wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW berkata, baqitu ana wa anta. Saya saja yang tinggal dengan engkau. Qultu, saya kata, betul lah tu, iyalah tu, wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW pun kata, duduk, minum. Saya pun duduk. Fasharibtu, saya minum. Nabi SAW kata, minum. Saya minum lagi. Terus dia berkata, minum. Sampai saya berkata, tidak, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, ma ajidulahu maslakan. Saya tidak mendapat jalan lagi mana untuk susu ini. Mana kalau kita bahasa Kelantan, tak boleh gi, tak boleh gi. Tak boleh gi dah, tak ada jalan tu, tak boleh gi lah. Mana tak boleh gi. Ini tepat dengan hal ini. Ma ajidulahu maslakan. Saya tidak menemui jalan untuknya. Yani untuk susu tu. Mana tak boleh gi lah. Qala fa'arini. Nabi SAW pun berkata, tunjukkan kepadaku, tunjukkan kepadaku. Saya pun berikan kepada Nabi SAW mangkuk itu, bekas itu. Nabi SAW pun memuji-muji Allah dan sama, baca bismillah, wa syaribal fadlah, dan baginda minum lebih lagi. Baginda minum. Seterusnya riwayat daripada Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah orang Arab yang mula-mula mengguna panah di jalan Allah.
masih lagi aku nampak kami berperang dalam keadaan tidak ada makanan untuk kami makan selain daripada daun-daun pokok hubulah dan pokok samur ini. Wa inna ahadana, dan kami pada ketika itu berak, la yada'u maknanya berak, seperti biri-biri ataupun kambing berak. Ma lahu khilq, tidak ada tidak ada lendir, cair. Mak najis itu tidak macam itu, keras betul, macam tai kambing. Pasal apa? Makanan terlalu ringkas. Sebab makanan sebab kambing, maka daun-daun kayu gitu. Thumma asbahat Banu Asad tu'azziruni 'ala al-Islam. Kemudian Banu Asad mahu mengajar saya tentang Islam, mahu memperbetulkan tentang Islam. Saya khibtu idzan, kalau betullah begitu, rugilah aku dan sia-sialah usahaku, yakni pada masa lalu. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya keluarga Muhammad tidak kenyang semenjak datang ke Madinah kerana memakan bur, yakni gandum, kerana memakan gandum selama 3 malam berturut-turut. Tak pernah kenyang 3 malam berturut-turut dengan makan gandum, tak pernah, sampai Nabi SAW wafat. Diriwayatkan dari Aisyah lagi, katanya ma akala al Muhammad, tidak pernah keluarga Muhammad makan 2 kali makan dalam satu hari, illa, kecuali salah satu daripada makanannya itu merupakan tamar, buah tamar. Mana tamar tu mesti ada. Kalau tidak tengah hari, maka hak petang tu adalah tamar salah satunya. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya tilam Rasulullah SAW itu dari kulit, dan isi tilam itu iaitu dari sabut tamar itu. Diriwayatkan dari Qatadah, katanya kami pernah pergi kepada Anas bin Malik. Pada ketika itu tukang roti dia sedang berdiri. Faqala, Anas berkata, makanlah, kamu makanlah. Fama a'lamun Nabi SAW, aku tidak mengetahui Nabi SAW pernah makan roti yang halus, yakni roti dari tepung yang halus, hatta lahiqa billah, sampai baginda menemui Allah. Wala ra'a, dan baginda tidak pernah melihat kambing samitan bi'ainihi, kambing yang dipanggang seperti ini dengan matanya, tak pernah sama sekali. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya kana ya'ti alaina asy-syahr, selama sebulan berlalu kepada kami dalam keadaan kami tidak menyalakan api, maknanya tidak berasak dapur lah, kita kata. Innama huwa tamru wal ma, makanan kami hanya tamar dan air, kecualilah kalau dibawakan kepada kami sedikit daging, ataupun dalam setengah nuskhahnya bil lahmi, daging, kalau orang buat mari daging sebagai hadiah. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya beliau berkata kepada Urwah, anak saudaraku, ibna ukhti, yakni Urwah tu anak saudara dia, sesungguhnya kami nampak 3 kali anak bulan selepas 2 bulan, mana 3 bulan lah, 3 kali anak bulan nampak. Dan dalam keadaan begitu rumah-rumah Rasulullah tidak bernyala api, yakni tidak berasak dapur dia. Faqultu, Urwah pun berkata, kalau begitu apakah yang menghidupkan kamu, yakni kamu hidup bagaimana, kamu hidup dengan makan apa? Aisyah kata, al-aswadan, 2 benda hitam. Al-aswadan, 2 benda hitam dia panggil begitu, yaitu air, tamar dan air. Dalam bahasa Arabnya disebut al-aswadan, 2 benda hitam. Kecuali kalau jiran-jiran Rasulullah dari kalangan Ansar itu ada memberikan unta, yakni untuk diambil susunya, mereka berikan kepada Rasulullah SAW, barulah Nabi SAW memberi kami meminum susu itu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, berilah rezeki
kepada keluarga Muhammad sekadar mencukupi untuk melapik perut. Itu qut. Baiklah, kita tengok semula. Ini kelebihan faqr. Imam Bukhari nak cerita, sebab ini kita masih lagi dalam Kitabuz Zuhud. Masih lagi dalam Kitabuz Zuhud ataupun Kitabur Riqaq. Dalam kitab hadis ni dia sebut Kitabur Riqaq. Jadi dalam bab ni semuanya menjurus ke situ lah. Pergi ke situ. Pergi ke arah sedikit arah kurang dunia ni. Kalau dalam istilah kemudian ataupun ulama-ulama kemudian dia buat tajuk zuhud. Kalau Kitabur Riqaq ni sama dengan Kitabuz Zuhud. Jadi hak ni pun masuk dalam bab tu juga. Ada kelebihannya sendiri. Ada kelebihannya yang tersendiri. Sebab tu kita tengok dalam bab ni semuanya ke situ. Alah gitu belakang. Iaitu kelebihan fakir, miskin. Lepas tu Imam Bukhari buat marilah hadis ini. Yang pertama, hadis tadi. Mana satu orang yang hebatlah. Kalau dia minat tentu orang terima pinangan dia. Kalau dia minta tolong tentu orang bagi pertolongan. Dan hak seorang lagi mari pula, orang Islam yang miskin, yang apa-apa kedana. Maknanya sahabat tu kata, tentu kalaulah dia ni minta anak orang tak beri. Kalau minta tolong, orang tak tolong. Kalau bercakap pun orang tak dengar. Nabi SAW kata hak ni lebih baik daripada hak tu. Kalau hak tu bukan 2 lari penuh, seluruh dunia penuh dengan hak tu. Orang kita kan rajin kecek kan, dia kata 2 lari pun boleh hak mari kalau hak lagu tu. Tak, bukan 2 lari, sepenuh dunia hak lagu tu. Hak seorang tu lebih baik lagi daripada sepenuh dunia hak lagu sana. Mana semuanya di sini Imam Bukhari nak cerita ni kelebihan sebab dia sebab dia sebut, sahabat sebut hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini menunjukkan kelebihan fakir itu. Secara umumnya dia ambil gitulah. Dah tadi orang kaya tu. Jadi di sini rasanya eloklah, moleklah kalau kita baca di tepi ni, sebab hak dia tulis ni molek sangat di sini. Merangkumi semua dah perbincangan. Cuba kita tengok kalau hak mana ada kitab ni lah. Hak mana ada kitab cetakan ni. Tengok hasyiah nombor 3. Tapi kita tidak nak baca semua. Tidak nak baca semua. Hasyiah nombor 3 tu baris yang 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat. Baris yang keempat. Wa'lam, kata dia. Ketahuilah annal ummah ta'ifatan. Di kalangan umat ni, di kalangan ulama lah maksud di sini, terbagi kepada 2 golongan dalam masalah ni. Iaitu ada yang berpendapat al-ghani syakir afdal min al-faqir sabir. Ada yang berpendapat orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Tu duduk bahan. Daripada dulu sampai sekarang pun sama-sama ada hak ni. Hak seorang lagi, hak satu golongan lagi, dia kata hak fakir, sabir, hak tu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Hak ni, hak nak bincang ni, hak kaya yang bersyukur. Hak tu ada kelebihan tu, lebih tu orang kaya yang bersyukur. Bukan kaya saja dah. Dia kata al-ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur, yakni yang menggunakan harta benda dia tu di tempat ataupun pada tempat yang Allah SWT kenal. Itu makna syukur. Dan cari pun dari tempat yang Allah SWT kenal juga. Itu makna syukur. Yang kaya yang bersyukur, hak sesak saja tak ada kelebihan. Hak sesak yang sabar, dia ada 2 sifat. Sesak yang sabar. Di antara 2 ni, hak mana lebih utama? Ada 2 pendapat di kalangan ulama ni. Ada yang kata lebih hak kaya. Kalau kaya tu yang bersyukur. Ada yang kata tidak, lebih hak fakir sabir. Kita tengok masing-masing hujah dia.
Masing-masing hujah. Golongan yang pertama yang mengatakan hak kaya tu lebih baik, bagaimana dia jawab dengan hadis-hadis ni? Ayat mari ni, hadis-hadis ni yang kita baca dah tadi. Mereka mengatakan dalam hadis-hadis tidak ada suatu dalil yang menunjukkan lebih afdal. Hak fakir tu lebih afdal hak sesak daripada hak kaya. Tak ada. Terang, tak ada dalil yang terang. Hak sana hak Imam Bukhari buat mari semua ni, ini tidak terang bagi mereka. Tidak terang. Kerana hadis Sahal. Hadis Sahal ni hak sana lah. Hak kita baca saat ni. Hadis Sahal boleh jadi ia memberi makna lebih baik dia tu kerana kelebihan yang lain, bukan kerana dia sesak tu maka dia baik daripada hak tu. Yang pertama tu sepenuh bumi, bukan hak yang pertama tu lebih baik hak ni lagi seorang dia. Boleh jadi kerana kelebihan lain. Di sini tak ada jelas disebutkan kerana dia sesak. Tak jelas. Kebetulan dia sesak, dia Islam. Hak yang pertama tu dia tidak Islam. Boleh jadi kerana Islam tu sendiri dia ni jadi lebih daripada hak. Kalau sepenuh bumi ni pun tak lebih hak ni lagi. Boleh jadi maksud dia gitu sini ni. Tidak jelas. Cumanya sahabat kata hak ni orang Islam hak sesak, hak lalu, hak yang kedua. Ni orang Islam hak sesak. Kebetulan. Kalau hak kaya pun lebih dia daripada hak lain, daripada kafir. Itu maksudnya. Tidak jelas di sini kerana sesak dia. Ya, dia tu jadi lebih daripada hak kafir. Tidak. Tak jelas. Tu. Dia kata boleh jadi li fadilatin ukhra fi kal Islam. Boleh jadi kerana kelebihan yang lain yang ada pada dia seperti Islam misalnya. Itu yang pertama. Hadis Khabbab pula. Hadis Khabbab yakni hak yang kedua. Jadi apabila kami pergi ziarah dia kata kami ni hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Lepas tu ada ikhlas mana-mana mari hijrah ni. Ada hak mati dah. Dia mati tu daripada dunia ni, kelebihan dunia dia tidak dapat apa-apa faedah. Pasal apa? Pasal Islam lemah pada masa tu. Tak dapat gap. Maknanya kira-kira dia lebih lah. Kami ni lewat lepas pada Nabi SAW mati pun hidup lagi lama ni. Hak ni orang Islam pada masa tu sebenarnya kaya-raya dah. Boleh jadi kurang ikhlas gapo tu kurang dah. Dan ganjaran sudah dapat dalam dunia Tuhan percepatkan untuk kami, maka kuranglah kami di akhirat. Jadi Imam Bukhari macam buat kesimpulan, hak mati dulu dalam keadaan sesak tak dapat apa-apa tu dia lebih. Hak sesak tu menunjukkan sesak dulu, hak tak ada apa-apa tu lah lebih. Sebab hak ni dia berasa kesal, dia berasa sedih. Lama kan jadi kurang pahala kita dengan sebab kita sudah dapat dah hak dunia ni. Itu menunjukkan mereka yakin hak tak dapat apa-apa tu, hak tak ada apa satu tu lebih. Tetapi golongan yang pertama ni jawab, dia kata tak mesti. Hak ni dia menunjukkan kesal dia saja. Dan dia kata macam Mus'ab bin Umair hak mana-mana mati dulu tu, kira-kiranya ikhlas tak ada sikit abuk. Maknanya kita kata dunia ni tak ada sikit abuk. Macam kita ni boleh jadi kita ni jadi sudah terganggu dengan sebab ada harta. Jadi keikhlasan tu mungkin jadi kurang. Dia bimbang saja, bukan kerana harta tu. Bukan kerana harta tu sendiri tidak molek, tidak. Bukan kerana bila harta dia banyak maka pahala dia pun jadi kurang. Siapa kata lagu tu? Itu anggapan dia saja, kebimbangan dia saja. Para sahabat ini memanglah oleh kerana dia nak yang terlebih baik, dia berasa sahabat lain lebih baik daripada dia, dia kurang. Dia tidak berasa lebih dia. Memang macam itulah cara sahabat. Ini bukan bermakna kekayaan itu yang dia dapat kemudian itu makna sesuatu yang tidak baik. Kalau tak baik tentu dia tak ambil langsung. Mana tidak jelas lagi, tidak jelas itu. Sebab itulah dia kata hadis Khabbab tidak ada yang menunjukkan kelebihan dia tu, kelebihan fakir itu. Apalagi kita nak kata lebih lagi, kelebihan pun tak ada menunjukkan kelebihan fakir. Apalagi kalau kita nak kata dia lebih lagi daripada orang kaya yang bersyukur, lagi tak ada ni, tak ada terang kata dia.
Kerana hak dimaksudkan di sini iaitu hak mana sahabat-sahabat yang masih hidup lagi sampai kepada negeri-negeri yang ditakluk dan orang Islam dapat kesenangan, mereka bimbang, takut-takut pahala mereka itu disegerakan dengan sebab mereka telah mencapai banyak kemudahan dan kemewahan dunia. Itu kebimbangan dia saja. Kebimbangan dia saja. Ini tidak menunjukkan kemiskinan itu lebih baik. Tidak menunjukkan begitu. Baik. Sebab para sahabat ini mereka terlalu inginkan kelebihan ataupun nikmat akhirat itu. Sebab itu dia bimbang, takut-takut dunia ni akan mengurangkan pahala di akhirat. Bimbang. Kemudian adakah dalil yang menunjukkan kalau sahabat ni hak mana kemudian dia hidup mewah ni dia akan kurang di akhirat besok? Tak ada dalil, tak ada dalil. Dia sendiri itu berasa. Tak ada dalil. Dengan sebab itu, ni golongan yang pertama dia kata tak boleh nak jadikan alasan bahawa fakir itu lebih baik. Hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain dia kata, aku tengok dalam syurga kebanyakan ahli syurga ni orang sesak. Ini menunjukkan kelebihan lah. Kelebihan sesak lah. Kelebihan fakir, kelebihan orang miskin. Sebab apa? Penduduk dia tu, penghuni dia tu orang miskin, hak kebanyakan. Tidak pula dia kata kaya. Kalaulah kelebihan kaya, mesti nampak orang kaya. Itu dia. Dia jawab. Hadis Imran ini ada kemungkinan dia hanya nak menceritakan keadaan yang sebenarnya berlaku. Keadaan yang sebenarnya. Seperti kita kata, dia kata, kama taqul, seperti kita kata, awak kata, kita semua boleh kata, kebanyakan penghuni dunia ni hak sesak. Betul ke tidak? Itu kenyataan. Kebanyakan hak dalam dunia ni sesak. Betul ke tidak? Betul. Berapa kerak saja hak kaya dalam dunia ni. Makna dalam syurga pun lagu tu juga. Tapi ini tak ada kena mengena kerana dia sesak tu maka dia masuk syurga. Tak. Oleh kerana dalam dunia ni pun kebanyakan hak dalam dunia ni orang sesak. Maka dalam syurga tu pun hak sesak lah juga. Hak masuk Islam. Kebanyakannya orang sesak. Hak masuk dalam syurga tu pun hak sesak lah juga. Begitu. Kalau kita kata orang Islam ni ramah pun. Mana ramah hak kaya ni hak sesak? Ramah hak sesak. Tidak nanti orang Islam, orang kafir pula begitu. Apatah lagi kalau kira orang Islam, mana ramah? Ramah hak sesak. Jadi hak masuk dalam syurga tu tentu lebih ramah hak miskin. Sebab kenyataan dalam dunia ni pun lebih ramah hak miskin. Tidak jelas lagi kata dia. Hadis Imran itu pun tidak jelas juga. Sebab boleh jadi Nabi SAW nak cerita kenyataan. Seperti mana kenyataan dunia lebih ramah hak miskin. Gitu. Dalam syurga pun lebih ramah hak miskin. Bukan miskin dalam syurga tu. Semasa dalam dunia dulu dia miskin. Semasa dalam dunia miskin. Memanglah kalau kita tengok kebanyakan orang Islam miskin. Kebanyakan. Lepas tu hak tu masuk syurga. Masuk syurga lah hak Islam. Hak kebanyakan. Kalau kita nak tidak kira hak Islam, kira hak kafir pun, memang manusia ni lebih ramai hak sesak. Itu kenyataannya. Jadi seseolahnya kata dia, hadis ini nak menceritakan kenyataan. Bukan nak cerita kelebihan sesak tu. Tidak. Itu dia kata. Adapun Nabi SAW tak makan di atas khiwan. Tak makan di atas meja. Makanan tu tidak letak di atas meja. Ini menunjukkan Nabi SAW memilih cara orang yang sesak. Maknanya dengan secara tidak langsung bermakna sesak tu lebih baik. Adakah boleh dibuat kesimpulan begitu? Tak mesti. Sesak tu lebih baik. Ini Nabi SAW dia menunjukkan dia ni hidup cara zuhud. Cara zuhud untuk apa? Untuk banyak kelebihan dia. Sebagai ketua negara dan sebagai Nabi. Orang apabila tengok dia ni pitih banyak, orang lain sahabat-sahabat dia senang, dia tidak senang. Tak ada orang deki, tak ada orang kata dia gelak pitih kau, pelusak pitih. Tak ada, tak timbul dah.
Besar kelebihan dia. Besar tu waktu tu besar. Tak ada nak fitnah, tak ada fitnah. Kalaulah dia ni istimewa lebih pada orang lain, boleh jadi orang kata dia ambil lebih banyak daripada orang lain. Ni dak. Selamat dia. Dari segi tu. Dari segi hak dunia. Dari segi hak akhirat pula, Nabi SAW dia tak sih, dia nak jaga hati orang-orang hak susah. Dia nak jaga hati. Dengan cara begitu, orang-orang yang susah ni terhibur. Nabi SAW, orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT, dia pun hidup serupa kita juga. Dia terhibur. Bukan bermakna Nabi SAW nak suruh orang Islam ni semua hidup lagu tu. Tidak. Tetapi kalau ada orang pilih cara lagu tu, terutama dia pemimpin, tentu sekali dia akan dihormati. Tentu sekali orang segan kepada dia. Tentu orang kalah dengan hak ni, dengan sifat dia. Itu tujuan dia. Dia tidak makan di atas meja. Bukan bermakna makan di atas meja tu haram ke apa, tidak. Tidak. Ini kerana dia menyatakan sifat zuhud dia. Kerana dia tak seri kemewahan. Begitu juga Aisyah. Begitu juga hadis Aisyah. Dia kata mana hadis Aisyah? Dia kata tidak ada di rak dia tu kecuali separuh bekas bali. Hak tu saja ada, hak lain tak ada. Ini menunjukkan isteri Nabi SAW dia pilih cara hak susah. Cara susah. Maknanya susah tu lebih afdal. Dia orang buat kesimpulan gitu. Dia kata hadis Aisyah tu pun tak boleh buat dalil juga. Sebab apa? Sebabnya kan kita tahu Nabi SAW ni berlindung daripada kefakiran. A'udzubika minal faqri. Aku berlindung denganmu daripada kefakiran. Mana dia tak sih sesak tu kalau lagu tu. Dia tak sih. Apa makna hak ni pula? Hak ni seperti kita kata tadi lah, dengan maksud lain. Dengan maksud lain. Bukan nak menunjukkan kemiskinan itu sendiri ada kelebihan dia. Tidak. Dan Allah SWT dalam Al-Quran ada sebut in taraka khairan. Khairan itu baik makna dia. Khairan di sini dengan makna mal. Makna Allah SWT sendiri kata harta itu sebagai suatu yang baik. Baik. Dan Allah SWT kata baik, apa hak tu tidak lebihnya? Pula dia kata. Lepas tu Allah SWT berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah mendapati engkau susah, fa'aghna. Lepas tu dia mengkayakan engkau. Mana Nabi SAW kaya juga, senang juga. Cuma cara hidup dia tu, kalau nak kira dia nak senang dia boleh. Sahabat-sahabat pun tak akan kata apa. Tapi dia tak sih. Itu dia pilih sendiri. Mana dia senang akhirnya. Tidak kata akhirnya merempat susah, tidak. Kalau dia nak, tapi dia hidup cara macam tu, itu kerana zuhud. Nak kata kelebihan miskin tu sendiri daripada cara tu tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Ini kata mereka golongan yang pertama. Lepas tu dia kata Nabi SAW pada ketika wafat tu berada dalam keadaan yang paling sempurna, dalam keadaan senang, kerana harta faid yang Allah SWT bagikan kepada dia. Dia dapat daripada harta faid itu. Dan lagi dalil dia banyak ni. Ghani tu sifat Allah, sifat Tuhan kata dia. Hak kaya sifat Tuhan. Mana ada fakir sifat Tuhan kata dia. Ada. Miskin kau sifat Tuhan ada kau? Tak ada. Apa? Mana lebih sifat Tuhan dengan hak tidak sifat Tuhan. Disuruhkan kita ni biar jadi serupa dia, biar tiru sifat dia tu, biar kita berkuasa, biar kita kaya, biar kita ada kehendak. Jangan tidak ada kehendak, tidak ada cita-cita, tidak ada gapo. Mana sifat dia tu disuruh kita tiru. Walaupun kita tidak akan boleh jadi serupa dia, tapi mana setakat mana yang kita boleh dapat, itu makna semakin kita sempurna. Gitu. Dia kata ni kan Allah SWT tu sifat kaya. Fakir itu sifat makhluk. Kata dia, fakir itu sifat makhluk. Golongan yang kedua pula jawab. Golongan yang kedua hak kata hak fakir itu lebih baik. Dia kata lagu mana? Dia kata siap ini. Hak ni cerita ni
semua ni menunjukkan, maknanya daripada cerita ni, semua keseluruhannya kita tengok menunjukkan bahawa kelebihan fakir lebih lagi daripada kaya itu. Bukan dengan sebab Islam. Hak tadi, hak hadis yang pertama, hadis hal itu. Kalau dengan sebab Islam, tak payah kata lagu tu. Ya. Tidak perlu dah. Hak tu semua orang tahu dah. Semua orang tahu dah. Orang Islam lebih daripada orang kafir. Kita tahu dah. Sebab orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk syurga. Tak payah wayak tu. Sini ni memang kerana dia ni sesat. Dia kata. Hadis yang pertama. Kelebihan tu. Walaupun dia sesat, dia lebih. Tapi golongan yang pertama tadi, dia boleh jawab. Itu setara dia sesat. Kalau dia kaya, boleh jadi lebih lagi. Lepas tu kalau kita kata, boleh jadi saja, tidak mesti. Lepas tu hak sesat pun, boleh jadi juga. Dia tu sabar, molek. Tak mesti juga. Tak mesti juga. Lepas pada tu, kita tengok. Orang yang tidak kurang apa-apa pahala dia di dunia ni, man lam yanqus min ajrihi syai'un fid dunya, mana seseorang yang pahala dia dalam dunia ni tidak kurang, tentu sekali lebih afdal dan lebih banyak dia mendapat pahala di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Mana kalau dalam dunia ni tak dapat apa-apa, tentu sekali kita kata dia dapat lebih. Takkanlah orang yang seperti ni dalam dunia dah dia kurang dah, seperti Mus'ab bin Umair, di akhirat besok lebih kurang orang lain. Dia kata. Tapi golongan yang pertama, dia jawab dah, mana kita tahu? Mana kita tahu bahawa semestinya hak susah dulu tu mana dia dapat lebih akan datang? Ada dalil kah? Itu andaian saja. Itu andaian saja. Kita kata saja, takkanlah dia tu dah susah dah dalam dunia, lepas tu di akhirat besok dia dapat kurang. Itu andaian saja. Mesti kau dia tu apabila dia susah dia dapat lebih seksa? Adakah dalam hadis kata lagu tu? Kalau tak ada, kita tak boleh kata. Begitu. Lepas tu Nabi SAW tidak makan gapo semua tu atas meja tu, semuanya menunjukkan kelebihan fakir. Tapi golongan balik sana tadi seperti kita kata tadilah, dia kata Nabi SAW tak makan tu dia nak suruh, nak jaga hati sahabat-sahabat dia, berapa ramai orang yang susah, berapa ramai orang yang susah. Nabi pun macam tu. Gitu, bukan menunjukkan fakir tu sendiri tu lebih. Kalau fakir tu sendiri lebih, apa yang Nabi SAW minta doa, suruh senang, suruh buat kerja, apa yang lagu tu? Tak usah buat kerja lah. Ni dia menggalakkan orang pergi minta dengan dia, dia ambil kapak, dia ambil tali, dia bui pergi cari kayu api. Sesuai dengan zaman tu lah. Sesuai dengan zaman tu. Kalau zaman sekarang ni orang pergi minta dengan kerajaan lagu tu, dia pun buka kilat, bui peluang kerja tu, ataupun bui lah peluang kerja apa-apalah pada rakyat dia lagu tu. Bukan makna suruh duduk saja tak ada kerja. Tak apalah. Ini dia Nabi SAW pilih hak sesak ni, dia kata kerana dia nak mendapat hak lebih tu sesak. Itu andaian. Golongan yang pertama kata itu andaian. Andaian kita Nabi SAW buat gitu tu kerana dia nak dapat sesak lebih. Andaian saja. Adakah dia kata lagu tu, saya buat lagu ni sebab saya tahu kalau saya mendapat kemewahan dalam dunia akan kurang pahala saya sesak? Adakah dia kata lagu tu dalam hadis? Tak ada. Itu perbahasannya. Seterusnya, Nabi minta berlindung daripada fakir tu. Ada juga hadis hak minta berlindung daripada kaya, ada juga. Dia kata minta berlindung daripada kaya pun ada juga. Adapun dua ayat tu kita tidak nafikan harta itu kebaikan. Di golongan yang kedua kata. Cuma yang kita bincang sekarang hak mana lebih afdal, baik, hak mana lebih baik. Itu yang duk bincangnya sekarang ni. Lepas tu hak kata wa wajadaka ailan fa'aghna. Boleh jadi Allah SWT mengkayakan itu kaya jiwa. Kaya jiwa. Bukan kaya harta.
Boleh jadi maksud gitu. Jadi tak boleh buat dalil juga, dia kata. Mana Nabi itu jadi kaya-kaya. Bahkan dalam hadis kita tengok memang Nabi SAW sampai ke akhir tidak kaya pun. Tidak kaya. Mana kaya tu kaya lain lah. Seperti yang tersebut dalam hadis sebelum pada ni. Ghina apa ni? Al-ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya iaitu kaya jiwa. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Jadi kesimpulannya pergi bahas mari ni. Kedua-duanya molek kalau kena cara. Kalau tak kena cara, kedua-duanya tak molek. Gitulah kesimpulannya. Boleh kita buat kaya pun kalau tak. Sebab itulah ulama buat duduk bahan dia kata kaya yang syakir, yang bersyukur. Tak bahas tak kaya saja, kaya yang bersyukur. Lepas tu hak sesak pula, hak sesak yang sabar. Maknanya bergantung kepada masing-masing orang. Hak ni tak boleh kita nak kata setiap yang kaya tu maka dia kurang daripada hak miskin. Tak. Begitu juga setiap yang miskin tu maka dia lebih daripada hak kaya. Tak mesti. Boleh jadi hak miskin tu dia lebih daripada hak kaya. Boleh jadi hak kaya tu dia lebih daripada hak miskin. Boleh jadi. Ini tak boleh nak kata pukul umum, tak boleh. Bergantung kepada keadaan orang masing-masing. Walau bagaimanapun hak Islam nak, kalau kaya, kaya yang syakir. Dan kalau sesak, orang sesak yang sabir. Hak tu hak nak. Jangan kalau Islam kaya, kaya yang tidak syakir. Kalau fakir, fakir yang tidak sabir. Hak tu hak tasih. Hak tu jelah kesimpulannya. Jadi ada celah-celah hadis yang kita tengok ni, di celah-celahnya banyaklah pengajarannya. Sebahagiannya tu kita sudah jumpa dah sebelum daripada ni. Jadi setengah-setengah macam hadis ni, Nabi SAW tak pernah makan di atas meja tu. Setengah-setengah orang adalah mana dalam dunia ni, muka orang Islam ramai, dunia Islam ni luas, ada yang pakai ni tak boleh, tidak sunnah. Dan Nabi SAW menunjukkan tidak suka lah. Dia kata haram makan atas meja. Sebab Nabi SAW tak pernah makan, padahal ada dah pada masa tu. Jadi bagi pihak orang yang mengharuskan, apa jawapan dia? Dia kata Nabi SAW tidak makan. Sebab itulah yang kita bahas tadi, tidak makan atas itu tu sebab apa? Kita kena tahu sebab. Apakah kerana dia suka hidup dalam kemiskinan, miskin itu lebih baik, atau kerana sebab lain? Jadi apabila dikaji mengikut setengah-setengah ulama, dia kata bukan sebab miskin itu lebih baik, cara hidup miskin itu lebih baik, tidak. Tapi kerana Nabi SAW nak menghapuskan sifat orang kaya, nak membantah cara hidup orang kaya pada masa tu. Orang-orang yang sombong, biasanya orang-orang kaya, hak kafir, hak sombong. Dia tak siwi serupa dengan puak-puak tu. Puak-puak tu yang makan lagu mana? Bukan di sini maksudnya makan atas meja saja. Hak dia makan tu dia begini. Dia duduk ni meja tinggi. Dia tak tunduk. Dia tak tunduk makan. Sebab apa? Tunduk ni adalah satu cara hamba pada masa tu. Ada pun orang lebih tuan-tuan ni, dia makan duduk betul, orang mari hidang, dia tidak tunduk, makan duduk gini. Cara makan dia tu, hak itulah Nabi SAW nak hapuskan. Bukan ada kaitan dengan meja tu sendiri, tak bolehnya, tak ada kena-mengena pada masa tu. Seperti mana Nabi SAW larang orang labuhkan kain, pakai kain labuh meleret. Sebab pada masa itu adalah lambang kesombongan. Orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang sombong, kafir Arab ni, dalam budaya dia, masyarakat dia, itulah lambang, tanda dia, tanda kesombongan, kebesaran dia. Semakin besar orang tu, semakin labuh kain dia, sehingga 2-3 orang pegang di belakang dia bila dia lalu depan orang. Itu cara kebesaran dia, budaya dia. Jadi yang seumpama ini, kalau kita tengok sekarang ni, kalau orang Kristian, kalau dia kahwin, hak perempuan tu pakai kain labuh tu, pakai akad kain dia tu, itu satu cara. Pada masa dulu, pada masa Nabi SAW dulu, orang lelaki pun maknanya cara dia menyatakan kelebihan dia dengan labuh kain. Sebab itu Nabi SAW tidak bagi. Bukan labuh kain itu sendiri, tak boleh, tidak. Tapi dalam keadaan, dalam suasana tu,
Apabila sudah tidak timbul dah kebesaran, semua orang biasa pun makan atas meja, tak ada dah lah waktu tu. Tak ada dah lah. Begitu juga, tak ada timbul dah orang tak telitah pun. Mana kalau pakai kain labuh ni dengan maksud nak sombong, tak ada pun. Orang tak tahu pun cerita tu. Tak apa dah lah. Hak asalnya tak sipil labuh tu kerana takut sombong, serupa dengan puak-puak sombong. Dia nak menyatakan bangkangan ataupun bantahan dengan cara tu lah. Jadi hak maksud tak serupa dengan orang sombong ni bukan pada kain yang labuh saja. Dan ini berubah mengikut keadaan zaman dan keadaan tempat, berubah. Maknanya dia tak beri kita bersifat sombong, melebihkan kita, membezakan diri kita daripada orang lain dengan merendahkan orang lain. Ikutlah apa cara pun, sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan zaman masing-masing. Mungkin ada orang tu belagak, dia nak menyatakan kelebihan dia dengan pakai spek, dengan pakai cermin mata yang tertentu. Mungkin mana tak boleh jugalah, ikutlah berapa pun. Mungkin dia nak menyatakan kelebihan dia, kehebatan dia dengan buat bentuk rambut yang tertentu ataupun misai yang tertentu. Tak boleh lah, ikut lah. Tak kira lah hak lagu mana-mana pun, mana tidak khusus, cuma pada masa tu begitulah caranya. Serupa juga di sini. Jadi tak kenalah orang yang ambil buat kesimpulan makan atas meja ni tak boleh, langsung tak boleh. Apalagi nak kata haram ataupun makruh, tak kena. Sebab apa? Dia tidak tengok kepada sebab hak sebenar. Kemudian Nabi SAW tidak makan roti halus. Ini kelebihan. Kalau seseorang itu tidak makan roti halus, lepas tu pergi hada, duduk sipai saja, buat kebajikan pun tidak, tak ada makna juga. Buat jadi penyakit ya. Zaman sekarang ni zaman kurang keberkatan makanan. Makan banyak pun lapar lagi, makan banyak pun tak sihat lagi, macam-macam lagi penyakit kena. Macam-macam makan pun kena penyakit. Kalau makan sikit takut kau teruk, nanti kau teruk. Itu kita kena tengok sendirilah. Tapi kalau ada orang nak pilih cara macam tu, ikut dia lah. Kita nak macam mana, macam Abu Zar tu. Tetapi kita tengok daripada amalan sahabat, mereka tidak menghendaki umum masyarakat ni bersifat seperti itu, tidak. Tapi kalau ada orang nak ikut cara tu, ikut dia. Yang kita tengok kebanyakannya, kalau seorang tu dia boleh seorang dia. Kalau dia ada anak dia lagu mana? Kalau tak cukup zat, jadi penyakit macam-macam. Itu masalahnya. Kalau tak apa. Kalau timbul masalah, itu masalahnya. Zaman sekarang ni zaman keberkatan kurang. Jadi kalau makan tak kena, tak cukup, dengan buah, dengan gapo tak cukup, mata pun boleh jadi lemah, telinga pun boleh jadi lemah, semua sekali dah jadi lemah. Zaman dulu lain, Imam Bukhari makan 2 biji buah badan sehari-hari, boleh hidup dia, dan banyak hasil dia buat, tak apalah dia. Tapi kita kena tengok di kalangan imam-imam dia pun, Imam Bukhari ya makan lagu tu, lama tak makan daging. Doktor kata ni kencing darah ni salah satu sebabnya, kuat buat kajian, salah satu sebabnya tak makan daging lama. Mana dia hidup cara suhu Imam Bukhari. Sebab itu dia buat tajuk Fadlil Faqri. Maknanya Imam Bukhari pilih hak tu, cara tu, dia hidup cara tu. Tapi kalau kita tengok Imam Nasai, makan ayam dan ari pula. Imam Nasai bini pak dia, Imam Bukhari tak seorang bini, masing-masing lah tu. Tu masing-masing, kita tak boleh kata apa. Tapi Imam Nasai bini pak, ada hamba saya lagi makan daging ayam dan ari. Kita nak mana tu? Masing-masing. Ni dalam Islam tak apa, ikutlah. Kita tengoklah keadaan kita. Jangan tengok kita seorang. Tengok anak kita kata, bini kita kata lagu mana. Kena tengok. Kalau mereka tak boleh, jangan buat. Nanti bahaya. Sebab itu Nabi SAW pun, orang nak buat kebajikan, dia bukan semua dia terima. Sayyidina Abu Bakar bagi habis harta dia terima, tapi sahabat lain bagi emas, dia pekong balik. Apa sebab? Maknanya orang tidak serupa. Jadi kita tak boleh kata orang ni tak boleh. Tengoklah. Kalau sampai kita ni sesak,
tak ada gapo-gapo, tak ada gapo pun. Akhir sekali anak kita jadi sakit jiwa, tengok sekeliling ni lagu lain dah berubah belaka dah. Kita duk pakai pelita lagi, kita duk pakai teropah lagi. Orang lain sekeliling ni macam-macam dah sudah berubah. Kita basikap pun tak ada. Kita mungkin tak apa, anak kita macam mana? Nanti kalau jadi sakit jiwa, bukan perkara, bukan masalah kurang zat saja, banyak perkara. Tapi kalau kita boleh jaga, boleh kawal, tak apa. Sebab tu kata benda ni tidak mutlak. Tidak mutlak. Terpulang kepada masing-masing. Terpulang kepada masing-masing. Ini cerita Aisyah ni, dia tidak suka. Dalam setengah hadis yang lain, dia kata, sukalah, nescaya akan diberkati makanan kamu kalau kamu suka. Sini mana tak suka tu lebih berkat. Apabila suka habis. Apa maknanya pula? Jawabnya, hak suka, hak Nabi suruh suka tu, ketika berniaga berjual beli tu suka molek lah, tu berkat maksudnya. Hak suka ni untuk sendiri, untuk sendiri. Kita suka untuk sendiri pun bagus juga suka tu. Mana kita nak makan sebanyak ni ya. Dua bekas tu. Kalau kita nasi beras kan, kita nak ambil dua cawai, kalau kita kata suka, bagus tu. Tapi nak kata suka semua tu tak ada pasal tu, suka warga dia semua. Suka hak kita nak masuk sudahlah. Hak tu bagus. Hak tak boleh suka di sini hilang berkat ni. Hak berkaitan dengan Nabi SAW. Mana seseolah macam kita persoalkan pula. Ni Aisyah ni. Lama dah, tak habis. Adanya separuh lah. Tapi ambil tak habis juga. Lama. Setelah lama dia pun suka. Dia suka habis. Banyak mana ada. Lepas pada tu habis. Lepas pada tu habis. Seperti juga Abu Hurairah. Nabi SAW bagi satu pundi-pundi kepada dia. Dalam tu ada buah tamar. Lama. Sejak zaman Nabi sampai selepas pada tu. Zaman Sayyidina Uthman. Dia pun buka akhir. Buka tak ada. Lepas pada tu tak ada. Lah habis lah. Tapi kalau dia tak buka boleh jadi sampai mati. Dia makan tak habis. Itu cerita Nabi SAW. Nak menunjukkan mukjizat dia tu. Nak menunjukkan mukjizat dia. Jadi kalaulah macam ni kita kata, hak berkat ni hak mukjizat ni, hasil mukjizat ni dia berkat. Kalau tak makan gol lain pun anak kira tak apa ni, hak ni cukup dah, lebih pada cukup zat ni. Kalau makan hak ni bali ni saja. Pada dah tak makan segala buah pun. Pada hak ni, ini cerita lain ni, hak ni. Kalau kita nak turut ni, biar ada pada kita tu berkat lagu tu. Ataupun kalau tidak setara tu pun lebih-lebih kurang lagu tu lah. Jenis tu lah juga. Baru boleh. Kalau kita ni sebab biasa, jangan dibuat. Nanti kecewa, merana kemudian hari. Mungkin sekerak jalan boleh. Berapa orang nak jadi zuhud, tapi sekerak jalan. Bukan senang zuhud ni pun. Bukan senang. Lepas tu cerita sahabat-sahabat ni, mana Abu Hurairah? Ni Abu Hurairah cerita lapat. Ni pada masa dia belajar. Abu Hurairah ni susah sama kah? Tidak susah sama. Di zaman kemudian dia kaya ni Abu Hurairah. Kaya. Pada masa tu, pada masa belajar. Ini hadis ini semua cerita dia menunjukkan kepada kita tak usah susah hati. Kalau kita susah semasa belajar, semasa muda pun boleh jadi kita akan senang pada masa lain. Itu pengajarannya. Dan apabila senang, jangan ditolak. Abu Hurairah sendiri dia jadi orang besar. Dia jadi orang besar kemudian. Dan dia ni menikah dengan tuan dia sendiri, Abu Hurairah. Mula dia je bawa eret unta tuan dia. Kemudian dia menikah dengan tuan dia. Apabila kaya, dia kaya pula kemudian. Dia menikah dengan tuan dia. Ini cerita Abu Hurairah. Pada masa dia susah, memanglah lagu ni. Sebab apa? Dia belajar, dia seorang pada masa itu. Dan begitu juga ahli suffah. Maknanya nak ceritanya sahabat-sahabat ni begitu mementingkan ilmu. Dia faham molek. Nabi SAW ni bukan nak hidup sama. Sampai satu masa dia akan pergi. Jadi kita kena belajar sungguh-sungguh, rebut peluang. Tak usah duk fikir benda lain. Kalau duk fikir nak cari harta, nak cari gitu gini, tak ada masalah. Apalagi macam Abu Hurairah yang pergi, dia sempat hanya 3 tahun je dengan Nabi SAW. 3
3 tahun. Hak tu ya orang duduk pertikai. Apa ya 3 tahun ni begitu banyak hadis. Tapi kalau kita tengok sejarah dia ni begini, lapar, duduk mengaji saja, duduk hafal hadis, duduk ingat hadis, pergi tak tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munasabah. Lepas tu dia bukan belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, melalui sahabat-sahabat lain, pergi tanya orang tu, tanya orang ni, dia bersungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tahu. Ni hak bersungguh, ni dia ni bersungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Hak bersungguh tu lah hak boleh. Lepas pada tu ni ceritanya. Nak cerita pada masa dia budak-budak, muda-muda, belum kahwin, begitulah caranya. Jadi dia tidak oyak, dia lapar. Dia tidak oyak. Cuma dia buat lolok tanya. Sebenarnya dia bukan nak tanya, dia tahu dah. Kira-kiranya kalau orang ajak, dia akan pergi, bolehlah makan. Begitu, tak apa dah. Dia sekadar tu je. Begitu juga sahabat-sahabat dia yang lain, ahli suffah. Ahli suffah yang dia sebut sini, orang-orang yang mari daripada jauh, tak ada ahli keluarga, tak ada harta benda, tak ada apa, duduk di serambi masjid. Itu dikatakan ahli suffah. Ramai mereka itu. Ramai. Dalam satu-satu masa, lebih ke sekitar 100 orang dalam satu-satu masa. Dia nak cerita di sini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak faham. Nabi SAW ni, situ nampak beza dia. Bila tengok dia faham. Dia tengok, dia boleh baca. Sebab apa dia boleh baca? Sebab dia sendiri pun orang baca dia lagu tu juga. Sebelum pada ni kita jumpa dah kan Abu Talha kata, aku nampak muka Rasulullah tu muka lapar tu. Dia tahu, dia mengalami juga. Muka lapar ni lagu mana? Muka lapar. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tak lapar kau. Boleh jadilah dia senang sikit. Sayyidina Umar dia senang sikit. Nabi SAW dia lebih mengutamakan orang lain. Pengorbanan dia tu lebih besar lagi daripada orang lain. Berapa kali kita jumpa dalam hadis ni yang mana sahabat tengok muka Nabi SAW tu lapar. Maka dia pun cadar macam-macam lah. Seperti yang kita sudah jumpa dah. Lepas tu pergi, ni ceritanya, cerita mukjizat pula berlaku di sini. Iaitu satu mangkuk ataupun satu bekas yang kecil lah, bukan bekas besar. Bekas kecil boleh diedarkan begitu. Lepas tu orang ni minum, bekas kecil lah kita kata. Bawa pergi jumpa ni dengan Nabi SAW. Bila dia tengok ada orang hadiah kepada dia, selalu dia suruh pergi panggil. Abu Hurairah pun kata, dia fikir dalam hati dia, apa nak jadi apalah sebesar ni susu ni, apa nak panggil seramah tu. Kalau nak kira aku lebih itunya lapar ni, kalau nak kiranya. Tapi kalau lah panggil belakang, nak jadi lagu mana? Tak ada arah lah kata dia. Muka perintah Rasul, pergi panggil. Itu makna dia nak cerita ni. Nabi SAW kalau orang beri sedekah ke dia tak akan ambil. Tak akan ambil. Dia akan hantar selalu pergi ke masjid. Untuk berbuat ni lah. Dengan cara begitu, mereka ini boleh belajar, boleh terus belajar. Tapi kalau hadiah, waktu lah ya, apa nama ni, Abu Hurairah Husi tu, kalau hadiah, dia akan suruh panggil orang, lepas tu bagi dengan dia. Lepas dia tu anak bini dia lagi. Lagu mana? Jadi tentu sekali dia bimbang lah, dia takut Rasul akan menyusahkan Rasulullah, menyebabkan Rasulullah ni makan tidak puas, tidak kenyang. Begitu juga anak bini dia, macam mana waktu dia susah tu. Kalau sedekah senang pula, dia tak makan, buat pergi belakang. Ni kita pula duduk berkaitan dengan dia, pakat makan dengan dia, nanti tak cukup pula. Itulah yang dia susah hati tu. Itulah sa'ani dhalik, mana keadaan itu membuatkan aku tidak suka lah, tak senang hati. Dia kata, susu sebanyak ni dengan ahli sumpah yang selamat tu, macam mana lah. Lepas tu Nabi dia pun pergi panggil mari. Dia tahu dah Nabi SAW ni lagu tu cara dia. Kalau dia suruh orang tu panggil, orang tu lah yang akan jadi, kita kata macam jo kakak lah. Dia tahu dah jo kakak, tolong orang. Itulah dia suruh. Itu cara dia. Kalau lagu tu aku dah lapar dah, mana kalau orang lain pula minum ramai pula, tak tahulah. Lepas tu kalau minum pula akhir sekali, maknanya aku paling lapar sekali, kira-kiranya akhir sekali kena minum. Jadi banyak perkara lah yang menjadi masalah kepada dia. Tak apalah pergi, lepas tu bui pada waktu minum, kenyang, puas, minum sampai akhir sekali. Nabi SAW pun sampai ke tangan dia, letak atas tangan dia, dia pun tengok pada Abu Hurairah, senyum dia.
Dia tahu dah Abu Hurairah tu. Senyum. Dia kata nampaknya tak ada orang lain tinggal kita lah tak. Dia ambil. Dia bui ke Abu Hurairah. Dia tu belakang sekali. Ini menunjukkan, dalam hadis ni menunjukkan ada kalanya Nabi SAW dia bui ke orang lain dulu. Ada kalanya tidak, dia dulu. Mana tak mesti dia dulu sama tak. Bergantung kepada dia lah. Ada kalanya dia dulu. Sahabat-sahabat suka sangat kalau dia dulu, sebab sahabat nak minum bekas dia tu. Tapi hak ni dalam peristiwa ni tidak. Dia bagi orang lain minum. Sehingga Abu Hurairah minum. Lepas pada tu dia minum. Maknanya Nabi SAW ni seorang yang sangat merendah diri. Zuhud sangat. Kalau tidak zuhud, ambil gelas lain lah. Gelas lain khusus untuk dia, muka dia Nabi kan, Rasul kan, pemimpin negara. Tapi tidak. Situlah kita boleh tengoklah kita kalau bekas saudara kita wasa tak tergamuk dah, nak minum. Dia ni selepas hak lain-lain minum, dia minum. Situlah sahabat jadi tak lagi dengan dia, tak lagi patah. Gitu. Lepas tu hak ni dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, aku tidak mendapat jalan untuknya. Hak ni sesuai dengan bahasa Kelantan, bahasa kita ni. Yang ni tak lagi dah. Tak lagi dah. Minum-minum tu tak lagi dah kata dia. Maknanya tak habis tu susu hak sikit tadi tu. Ini mukjizat lah. Kalau kita kata 10 orang, wah habis tu sebanyak tu siapa kenyang, siapa tak say ni. Kalau 10 orang pun, ni bukan 10 orang, ramai ni. Nabi SAW minum al-fadlah, yang lebih hak baki lagi minum. Itu kelebihan Nabi SAW. Dan nak cerita sini pun dalam kitabur riqaq ni hak tu lah, iaitu orang yang zahid, mana tidak ambil kira benda-benda tu, solek-solek apa nama dia, cerewet, nak ambil kira hak ni hak bersih, baru basuh ke bau ke tidak bau, dia tak cara hak cara hak tu orang yang jenis cerewet. Dan Nabi SAW pun nak ajar sahabat-sahabat dia, umat dia pun dia nak lagu tu lah, jangan cerewet. Kalau cerewet susah lah. Iyalah, kalau tidak susah tak apalah. Kalau dalam keadaan susah perang apa dia, tak ada pasal lah, tak lalu makan. Gelas ada, bukan air tak ada, air tu ada, tapi tak ada gelas lain, ada segelas pun tak boleh minum dah. Pahala ke mana? Hak lebih orang pun tak lalu makan dah, pahala ke mana? Dengan sebab itu dia nak ajar hidup cara macam ni banyak faedah dia, terutamanya pada ketika susah, pada ketika perang, pada ketika itu barulah tahu bergunanya hal ni. Selain daripada itu, memang sisa orang mukmin ini dia ada kelebihan dia sendiri. Hak lebih orang mukmin makan ni dia ada kelebihan dia sendiri. Syaratnya mukmin sungguhlah, jangan hak pengotor. Kalau mukmin sungguh dan tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit tu Nabi SAW sudah tunjuk dah kepada kita macam mana. Dia tidak boleh makan sekali misalnya, dia tak boleh makan sekali. Itu semua pengajaran lah tu. Tapi kalau hak sihat, tidak. Dia saling menguatkan itu. Boleh jadi zaman sekarang ni yang jadi kurang berkat tu salah satunya kerana itu. Kerana kita terlalu cerewet, tidak dapat kekuatan orang lain tu. Tidak